Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Mei. Projek metanol Sarawak yang dibangunkan oleh Sarawak Petchem Sendirian Berhad kini telah mencapai status pembinaan sebanyak 90% dan dijangka akan beroperasi pada suku pertama tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Negeri, Datuk Malcolm Musin Lamoh, pembangunan Taman Perindustrian Petchem di Tanjung Kidurong Bintulu itu merupakan usaha kerajaan negeri melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dalam mewujudkan kawasan perindustrian utama industri petrokimia di Sarawak melibatkan tapak seluas 250 hektar. Setakat ini, pembangunan Taman Perindustrian itu telah berjaya menarik nilai pelaburan berjumlah 45 bilion ringgit melibatkan dua projek pembinaan onshore gas Plan 1 oleh Shell Sdn Bhd dan onshore gas 2 oleh PTTEP Hong Kong Limited. Selain itu, ia juga melibatkan beberapa projek lain di bawah kerjasama SEDC Energy Sdn Bhd dengan pelaburan dari Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Datuk Malcolm Musin Lamoh berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan pada sesi soal jawab Persidangan Undangan Negeri di Kuching. Saudara, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan memang mempunyai perancangan untuk menaik taraf dan menyelenggara fasiliti-fasiliti sukan di setiap bahagian. Timbalan Menteri berkenaan, Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, ini termasuk kolam renang Sarike bagi memastikan semua fasiliti tersebut dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai untuk digunakan dalam penganjuran program sukan. Bagi tujuan itu, Datuk Gerald memberitahu pihak kementerian telah mengemukakan cadangan kerja-kerja pembaikan kolam berkenaan di bawah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Manakala kerja naik taraf Kompleks Sukan Sarike telah siap dilaksanakan pada Disember 2021. Ia antaranya melibatkan membaik pulih bumbung, pengubah suaian lantai dan pentas serta kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Report Datuk Seri Huang Tiong Si di persidangan DUN. Datuk Gerald menambah, Perbadanan Sukan Sarawak melalui program Pusat Pembangunan Sukan Elit Permulaan dan Elit Cemerlang telah meneliti kekuatan yang terdapat di bahagian Sarike. Katanya, sukan yang boleh diberi keutamaan ialah sukan olahraga dalam acara padang. Ini memandangkan terdapat jurulatih yang berpengalaman menghasilkan atlet-atlet acara padang buat masa ini. Selain daripada itu, sukan pimpong juga boleh diberi keutamaan melahirkan atlet-atlet yang berpotensi berjaya di masa hadapan. Beliau juga memaklumkan terdapat 9 atlet dari Sarike yang telah berjaya menaikkan nama Sarawak, terutamanya dalam sukan olahraga padang dan sukan bola tampar. Mereka termasuk Jackie Wong dan Grace Wong dalam acara padang serta Vincent Lau dan Andrew Chua melalui acara bola tampar. Sarawak bersedia menjadi tuan rumah bagi persidangan dan pameran Hidrogen Hijau Asia Pasifik APGH 2024 atau Asia Pacific Green Hydrogen Conference and Exhibition pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Tenaga dan Keselestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, persidangan itu akan dijangka akan menarik kira-kira 500 delegasi daripada 50 negara rantau Asia Pasifik. Menurut Dr. Hazlan, penganjuran APGH bertepatan dengan sasaran Sarawak menjadi perintis dalam ekonomi hidrogen hijau di rantau Asia Pasifik sekaligus sebagai persiapan ke arah peralihan tenaga atau energy transition menjelang 2030. Sarawak's petrochemical hub and modern port will also support our green energy agenda. Sarawak has the potential to lead the hydrogen economy in the Asia Pacific region and to be the first to develop a green hydrogen economy. Globally, billions of dollars are being invested in. Beliau berkata demikian pada sidang media APGH di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Persidangan yang bakal diadakan pada 11 hingga 13 Jun tahun hadapan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK akan menghimpunkan pembuat dasar, pemain industri, penyelidik dan ahli akademik serta 100 pempamer yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan hidrogen.
Perbahasan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Roland Duat Jubin mencadangkan kepada kerajaan negeri agar State Task Force Pembangunan Tanah Hak Adat Bumiputera NCR mempertimbangkan konsep baharu yang memberikan jaminan pendapatan melalui sewa tetap berserta dividen sekiranya harga komoditi mencecah harga tertentu. Jelasnya ini kerana keuntungan daripada konsep pembangunan tanah NCR menerusi model JV kelapa sawit adalah kurang memberansangkan. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri di persidangan Dewan Undangan Negeri yang memasuki hari keempat semalam. Roland turut mencadangkan agar agensi pembangunan luar bandar seperti Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak diberikan status yang sama seperti Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah untuk membangunkan tanah NCR dan diberikan deemed native status. Ia bagi membawa lebih banyak pilihan dan konsep pembangunan kepada pemilik tanah. Selain daripada itu, beliau juga memohon agar Kerajaan Sarawak menggesa Kerajaan Persekutuan supaya melaksanakan pembangunan luar bandar dan tanah di Sarawak melalui agensi kerajaan negeri. Beliau mengambil contoh pembangunan kelapa sawit oleh Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan dan getah oleh pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Baik, sementara itu, Adun Serembu Miro Simoh menyarankan agar Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MFIKOT) merancang projek pertanian berkelompok di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak melibatkan industri ternakan seperti lembu, kerbau, rusa, kambing, kingsir dan sebagainya. Beliau menjelaskan bekalan daging di Sarawak berada pada tahap kritikal dengan harga daging yang begitu mahal sekaligus menjadi beban kepada rakyat terutamanya masyarakat Dayak yang bakal menyambut perayaan Hari Gawai dan juga umat Islam yang akan menyambut Hari Raya Aidiladha nanti. Berikutan itu, Miro telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan ladang lembu pedaging berkelompok di Kampung Merembeh Bau sebagai projek perintis di atas tanah NCR milik penduduk kampung seluas 24 hektar dan melibatkan 27 orang peserta. Namun begitu, walaupun Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah telah membuat pengumuman pada tahun 2021 berkaitan peruntukan tambahan sejumlah RM500,000 untuk pembinaan kandang dan fasiliti termasuk 50 ekor lembu sebagai bakal permulaan, pihaknya masih belum mendapat semua keperluan tersebut. Justru beliau berharap kerajaan negeri memberi perhatian segera terhadap projek ini yang mampu mengurangkan kebergantungan Sarawak dengan daging import. Miro Simoh berkata demikian dalam sesi perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pada perbahasan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri, seterusnya Adun Terbedut Dr. Simon Sinang Bada menyatakan bahawa Sarawak telah mengambil langkah ke hadapan dalam melaksanakan inisiatif pembangunan strategik seperti ekonomi baharu berasaskan ekonomi digital dan ekonomi teknologi hijau menerusi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata melalui teknologi hijau ia telah menarik minat pelabur untuk melabur di Sarawak tanpa mengabaikan kelestarian alam sekitar. Ujar beliau, perniagaan karbon dan penyelidikan sumber ekonomi baru yang dilakukan oleh Pusat Biodiversiti mampu menggandakan lagi pendapatan Sarawak dan menjukil bakat anak tempatan dalam bidang kesihatan serta perkhidmatan. Tambah Dr. Simon lagi, Sarawak amat bertuah kerana memiliki kerajaan pemerintah yang sangat mementingkan kebajikan. Kerajaan Sarawak sentiasa menyalurkan bantuan berterusan kepada rakyat terutamanya semasa pandemik COVID-19 yang mana kerajaan telah menyediakan sejumlah RM6.7 bilion yang diperuntukkan di bawah Bantuan Khas Sarawak Sayang BKSS dalam usaha membantu rakyat yang terkesan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana berharap agar Kerajaan Persekutuan dapat memberi peruntukan tambahan bagi penambahbaikan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, klinik, sekolah, jeti, rangkaian telekomunikasi dan sebagainya.
Dalam perbahasannya di persidangan DUN, beliau memberitahu bahawa beliau kerap menerima rintihan penduduk di kawasan Gemah, terutamanya cabaran anak-anak melusuri sungai dan meredah hutan untuk ke sekolah atau terpaksa mendaki bukit mencari capaian internet untuk temunuga, selain pesakit yang terpaksa berbelanja untuk kos perjalanan yang tinggi hanya untuk mendapatkan ubat. Namun Anyi yakin dengan jalinan erat di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, kawasan luar bandar seperti Gemah tidak akan dipinggirkan dari arus pembangunan dan perancangan pemodenan masa hadapan. Universiti Teknologi Sarawak UTS akan menambah bilangan kaki tangannya bagi menampung pertambahan mendadak jumlah pelajar di universiti tersebut. Menurut Naib Chancelornya, Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid, pengambilan kaki tangan baharu itu kelak bukan sahaja melibatkan pertambahan kaki tangan akademik tetapi juga kaki tangan sokongan lain. Jelas beliau, sesi tebuduga juga akan diadakan minggu ini dan minggu depan bagi proses pengambilan kaki tangan baharu itu. Tambah beliau, selain memerlukan pertambahan kaki tangan, pihaknya juga memerlukan penambahan prasarana seperti set komputer dan peralatan baharu. Itu juga dengan prasarana. Kita juga sekarang dalam proses untuk membeli contohnya komputer baru, peralatan baru, dan juga kita telah merancang untuk menambah bilangan tempat untuk asrama pelajar. Kita bekerjasama dengan pihak swasta lah. Selain itu, kata beliau, cadangan penambahan asrama pelajar juga telah dikemukakan untuk lembaga pengarah UTS, tetapi perkara itu akan mengambil sedikit masa untuk diproses. Profesor Dr. Khairuddin ditemui media di Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Pragawai UTS yang diadakan di perkarangan universiti itu. Semenjak Kerajaan Sarawak mengumumkan program asasi UTS akan diberikan secara percuma, UTS telah mencatatkan peningkatan pendaftaran pelajar sehingga 3 kali ganda berbanding sebelumnya. Tahun lepas, ramai 1,900 pelajar baharu diterima masuk ke UTS berbanding hanya lebih 600 orang tahun sebelumnya. Dalam pada itu, Profesor Dr. Khairuddin juga menjangkakan sekurang-kurangnya seramai 500 orang lagi akan diterima masuk ke program asasi di UTS tahun ini. Hai, saya Siti Nurhaliza. Jom kita bersama-sama meraihkan dan memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Kita raihkan perpaduan dalam kepelbagaian. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Mei. Sarawak mengalu-alukan kedatangan semua ke Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang bakal bermula esok di Tebingan Kuching. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.